Okey, semalam Bank Negara Malaysia menjangkakan kadar pengangguran akan meningkat di atas paras 4% akibat kesan COVID-19. Bagaimanapun, ia dijangka bertambah baik menjelang separuh kedua tahun ini apabila perniagaan mula mendapatkan kembali rentak mereka selepas pelaksanaan PKP. Dan dalam keadaan ini, normal baharu sudah pasti perlu diamalkan walaupun dalam ekonomi. Namun bagaimana kita mendepani kelembapan ekonomi 2020 ini pada masa yang sama mengamalkan normal baharu. Langsung melalui Skype pada ketika ini untuk mengulas lebih lanjut perkara isu ini adalah pensyarah kanan Putra Business School Universiti Putra Malaysia UPM iaitu Profesor Madya Dr. Ahmad Razman. Assalamualaikum Prof. Terima kasih bersama kami pada jam ini. Pertama sekali, kita nak bercakap tentang aspek pengangguran yang disebutkan oleh Bank Negara dan ini bukan satu rahsia lagi, ada ramai penganalisis yang menyebutkan perkara ini. Ini amat penting terutamanya bagi golongan muda sendiri. Kita melihat kepada angka pengangguran yang tidak dapat dielakkan mungkin akan meningkat sedikit akibat COVID-19 dan juga pelaksanaan PKP. Ini bukan sahaja di Malaysia, di seluruh dunia juga. Bagaimana untuk kita lakukan setidaknya kita mengurangkan impak kepada pengangguran ini? Apa yang boleh kita lakukan? Ya, jika kita merujuk kepada Jabatan Perangkaan Negara yang mengeluarkan statistik terkini pada Mac 2020, seramai 611,000 orang telah menganggur. Peningkatan sebanyak 17% berbanding dengan Mac tahun lepas. Dan kalau kita lihat kadar pengangguran, 3.9% itu merupakan yang tertinggi sejak kalau saya tengok 20 tahun lepas pun tidak setinggi ini. Dan kita jangan lupa kita belum lagi menangani wabak COVID-19 dan kadar pengangguran ini mungkin akan meningkat lagi pada bulan April, Mei dan Jun. Dan kalau kita nak lihat pola pekerjaan di Malaysia ini, kita mempunyai 15 juta individu yang bekerja, 2.81 juta adalah peniaga kecil ataupun usahawan yang mendapat gaji harian dan mereka adalah golongan yang mudah terkesan. Dan satu lagi statistik yang kita juga harus ambil tahu iaitu peningkatan drastik individu yang bekerja kurang daripada 30 jam seminggu. Iaitu pada bulan Februari 366,300 individu yang bekerja kurang daripada 30 jam tetapi meningkat kepada 1.12 juta pada bulan Mac. Jadi bukan sahaja kita lihat ramai yang menganggur pada bulan Mac dan dijangkakan lebih ramai lagi pada bulan April dan Mei ini, tetapi mereka yang bekerja kurang daripada 30 jam seminggu juga telah menunjukkan peningkatan yang amat tinggi. Dan apa yang boleh kita ataupun kerajaan boleh lakukan untuk memastikan impak ini dapat ditangani ialah mungkin dengan turun padang untuk mengenali sektor apa sebenarnya yang teruk terjejas dan menyebabkan ramai pekerja hilang pekerjaan. Dan mungkin selepas ini melaksanakan skim selambungan kepada pakej rancangan ekonomi seterusnya kerana kita kena selamatkan perniagaan supaya mereka tidak gulung tikar. Kerana jika mereka masih lagi mampu berniaga, mereka akan mampu lagi menggaji pekerja. Saya bagi satu contoh, sektor pelancongan yang menyumbang 15% kepada ekonomi dan menggaji 3.5 juta pekerja dan meliputi rantaian bekalan perkhidmatan merangkumi lebih daripada 190 industri berbeza. Dan kita tahu sektor pelancongan terjejas 60% disebabkan wabak COVID-19 ini. Dan oleh itu, mungkin apa yang kerajaan boleh lakukan, pastikan bahawa sektor pelancongan hospitality kita mampu lagi menjana pendapatan. Kempen boleh dilakukan supaya ramai rakyat memilih pelancongan tempatan, tetapi dengan syarat kita kena pastikan bahawa amalan SOP kesihatan, penjarakan sosial itu dilakukan. Kita kena wawarkan, tunjukkan kepada pelanggan, kepada rakyat kita bahawa sebenarnya jika kita patuhi semua SOP kesihatan ini, kita boleh melakukan normal baru itu. Prof, yang kita saksikan sebelum ini adalah plan rancangan ekonomi sudah pun dilaksanakan oleh pihak kerajaan dengan pelanjawan dan juga peruntukan begitu besar. Sekarang ini kita perlukan plan pemulihan ekonomi yang merangkumi pelbagai dan juga segenap aspek. Bagaimana untuk kita melihat? Kerana Bank Negara Malaysia berpendapat separuh kedua tahun 2020 ini ataupun awal 2021, ekonomi akan kembali meningkat dengan pembukaan aktiviti ekonomi dan sebagainya. Bagaimanakah plan pemulihan ekonomi ini perlu memberikan ubat yang betul kepada segala sakit yang kita lalui sepanjang tempoh COVID-19 ini? Ya, apabila kita lihat nilai ekonomi Malaysia berjumlah 1.4 trilion ringgit dan laporan Bank Negara baru ini menyatakan bahawa pertumbuhan KDIK negara hanya
0.7% di suku tahun pertama 2020 berbanding 3.6% di suku tahun keempat sebelum itu. Jadi ini adalah peningkatan yang paling rendah hampir 11 tahun. Dulu pada tahun 2009 kita ada negatif 1.1%. Dan peningkatan hanya 0.7% ini menunjukkan kita kehilangan 22.8 bilion dari segi output ekonomi. Dan oleh itu memang amat penting untuk melakukan pelan pemulihan ekonomi. Dan negara sebenarnya mensasarkan bahawa suku tersebut ini mungkin kita masih lagi mengalami kemerosotan ataupun peratusan yang negatif kerana disebabkan faktor PKP ini yang masih berpanjangan sejak Mac hingga sekarang. Bukan sahaja di negara kita tetapi di luar negara juga. Namun apabila banyak sektor dibuka sejak baru-baru ini, kita akan menjangkakan aktiviti ekonomi akan kembali pulih pada separuh tahun kedua. Dan IMF ataupun International Monetary Fund juga menjangka kita akan mencatat pertumbuhan 7.8% pada tahun hadapan 2021, tetapi hanya jika kita berjaya membendung penularan wabak COVID-19 ini pada separuh tahun kedua ini. Dan langkah pemulihan ini harus dilakukan sebenarnya bermula sekarang sehingga ke akhir tahun. Dan untuk itu, perancangan untuk tahun-tahun hadapan harus juga dilakukan sekarang. Termasuk meneliti semula perancangan yang dibuat untuk rancangan Malaysia ke-12 yang akan bermula tahun hadapan. Okey, Prof, terima kasih Prof kerana bersama kami pada jam ini membincangkan tentang keadaan ataupun kedudukan ekonomi semasa. Kita akan terus berhubung dari semasa ke semasa untuk kita melihat kerana tempoh perjalanan ini panjang lagi kan. Seperti yang Prof sebutkan, COVID-19 ini masih lagi belum berakhir, belum kita menang lagi peperangan ini dan kesannya itu yang kita perlu lihat kerana kesannya sekarang ini kita lihat kesan semasa. Bagaimana kalau ia berpanjangan dan sebagainya, sukar untuk kita meramalkan kesannya sebelum kita melihat segala pelan pemulihan yang ingin dilaksanakan adakah keberkesanannya itu tepat kepada permasalahan sebenar.